Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berjumpa lagi kita setiap hari Selasa dan Khamis pukul 4 petang. So, Alhamdulillah istiqomah, tak ada lagi miss Selasa Khamis walaupun ada yang tak sihat, pening kepala, tapi saya cuba teruskanlah untuk buat live ni. Kurang-kurangnya ada sedikit manfaat lah yang saya boleh sharekan. Okay, right. So sebelum kita mulakan kita punya borak-borak santai petang ni, okay, kita boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk keluarga kita yang dah pergi sebelum kita ataupun masa-masa COVID. Okay, Al-Fatihah. Al-Musyarrajim. Bismillah. Alright. Okay, Assalamualaikum. Jelas ke suara? Boleh ke komen? Jelas tak suara? Ni peminat setia saya ni. Awal datang. Okay, so tajuk kita hari ni, saya actually tak ada tajuk lagi hari ni. So saya just nak, kalau korang ada benda nak tanya, korang tanya je, saya cuba jawab. Tak kisahlah apa-apa sahaja, personal ke, ukur ke, apa-apalah korang nak tanya. Sebab berbalik pada saya punya live yang hari Selasa baru ni kan, banyak orang tanya saya dekat dekat Messenger, dekat WhatsApp. So kalau korang nak tanya secara live, lebih baik lah. Okay, so sebenarnya saya dah susun banyak tajuk. Saya rasa setakat ni dah ada 10 tajuk lah saya nak susun untuk saya punya live yang akan datang, termasuk saya punya panel-panel. Tapi nanti saya fikirkan pula. Nanti saya tengok balik tajuk apa yang sesuai lah untuk kita share. So hari ni masih lagi bebas, masih lagi borak. So kalau ada orang yang nak join saya punya borak, boleh tekan ni lah, boleh tekan link dekat saya punya description yang saya tulis ataupun saya tulis kat komen sekejap. Korang tekan link kat bawah ni. Kalau korang tekan link kat bawah ni, korang boleh join saya punya live lah. Okay, so korang akan jadi tetamu saya hari ni. Alright, okay, so sementara saya tunggu Waalaikumsalam Muhammad Amin. Okay, saya tengok siapa yang dah hadir sekarang. Okay, Ilham, Assalamualaikum Ilham, Syafizi, Mokhtar, Rabita Harun, Muhammad Amin Zulkifli. Assalamualaikum, terima kasih kepada yang masuk awal lah. Okay, so kalau korang nak tanya, korang tanya je. Macam minggu lepas saya tak perasan ada komen masuk. So saya minta maaf. So kalau korang nak tanya, korang boleh tanya. Kalau rasa tak nak tanya secara live, nanti boleh PM saya kemudian. So sementara saya tunggu korang nak tanya soalan, mungkin saya boleh buat mukadimah sikit lah. Okay, so saya dah susun sikit. Saya buat macam research lah. Saya cari dari macam pelbagai page, daripada pelbagai group. Saya susunkan jadual. Mungkin apa kita boleh isi masa kita, masa-masa lapang kita untuk menambah ilmu, terutamanya dalam bidang ukur ni. Okay, right. So izinkan saya share, izinkan saya share dia punya benda yang saya dah ni lah buka Alright. So okay, nampak ke? Okay, so ini yang saya dah susun So 17 hari bulan ialah hari ni, yang live yang korang tonton ni. Saya suka sangat orang Persatuan. Terima kasih. Saya up dulu mesej dia. Terima kasih Umar Amin. Saya suka sangat aura Persatuan Sunset. Terima kasih. Sebenarnya saya lebih aura saya lebih kuat kalau ramai yang menonton, ramai yang bagi sokongan lah, tak putus-putus. So terima kasih kepada yang sentiasa menyokong saya. Okay, alright. So ini saya dah buat homework sikit. Saya dah susunkan untuk korang yang nak tahu sepanjang bulan ni ada tak apa-apa aktiviti yang berlaku dalam Malaysia ni terutamanya, khusus yang kita boleh attend lah. Okay, alright. So kalau perasan hari ni tak ada apa-apa. Hari ni live ni lah pukul 4. Okay, esok kita ada esok actually Jabatan Ukur HQ dia ada buat bacaan Yasin. Okay, tak silap saya 12.30 bacaan Yasin 18 hari bulan esok, dekat Jupem punya portal lah, Jupem KETSA, dekat FB live dia. Mungkin saya boleh share kejap lagi dia punya detail. Okay, so lepas tu hari Selasa minggu depan macam biasa juga pukul 4 saya punya slot se-VR. Lepas tu malam tu biasanya malam memang ada bicara santai falak tau dekat page Negeri Sembilan punya Jabatan Falak. So dia buat 9 malam buat FB live. Dia kata dalam page tu saya tengok memang setiap hari Selasa 9 malam dia akan sharekan ilmu falak. So saya rasa kita sama-sama boleh belajar jugalah ilmu falak ni, sebab ilmu falak ni pun secara tak langsung memang berkaitan dengan kita lah, betul tak? So kalau korang rasa benda tu perlu, mungkin boleh war-warkan kat ramai orang lah. Okay, so pada 24 dengan 25 Jun ni, 24-25 Jun ni
Salam. Pok Bear balik dah masuk. Pok Le Debe. Okey. So 24-25 ni kalau yang tak tahu ada 23rd International Survey Congress. Diorang ada buat RISM ada buat virtual event 24-25. So siapa yang berminat nak join boleh join, tapi dia ada fee lah, dia melalui Zoom. Okay, so dia boleh tolak, boleh dapat juga dia punya CPD hour, sama ada untuk CIDB ke untuk LGT, macam-macam lagi lah. So nanti saya share dia punya detail lah. Okay, so 24-25. So tujuan saya share ni korang boleh tanda lah kat korang punya kalender, apa benda yang korang rasa korang nak join. Okay, macam yang bacaan yang sini percuma je lah. Okay, so yang RSM ni dia ada dia punya fees. Okay, alright. So yang bawah ni, sekejap saya tutup banner sikit. Saya tutup banner dulu. Okey, yang bawah sekali ni 29 dan 30 ada pemprosesan data GPS dan drone. Tak silap saya asas. Dia ada kerjasama dengan UiTM Perlis. So dikendalikan oleh ECC. Okey, so dia melalui Meet, Google Meet tak silap saya 29.30 bermula pukul 9 juga. Okey, alright. So saya sharekan dia punya summary lah. Okey, terima kasih pada yang baru masuk, Amirul Syazwan. Okey. So saya sharekan dia punya summary, lebih kurang macam ni lah summary dia kalau korang nak tandakan kat jadual korang. So dia ada saya punya ni survey macam biasa, hari ni pukul 4, lepas tu bacaan Yasin dan Noah, Facebook Jupem, lepas tu survey lagi, lepas tu bicara santai falak 22 Jun hari Selasa, setiap hari Selasa pukul 9. Lepas tu ada survey kongres 24-25, lepas tu ada berat suara macam biasa, khusus asas pengurusan data GPR dan drone. Okey, jom kita pergi ke dia punya ni jap. Okey, so saya buka balik. Alright. Alright, so kita pergi ke acara yang pertama. Acara yang pertama. Okey, perasan kan ada tu? Okey. Jap. Okey, acara yang pertama yang saya cakap esok akan diadakan bacaan Yasin dan doa selamat dari Jabatan Ukur dan Pemerintah Malaysia. So saya harap ramailah kita boleh meramaikan kita punya bacaan Yasin. Okey, so 18 Jun 7 Zulkaidah 12.30. So dekat Facebook Live Jabatan Ukur lah. Okey, so kat sini ada detail dia lah. Dia kata muslimin dan muslimat semua dijemput sertai lah. Okey. Keluar ke saya punya paparan? Tak keluar. Sorry. Okay, sorry. Okay. Alright, ni bacaan Yasin dari Jabatan Hukum. So kalau korang boleh join, tak silap saya minggu lepas pun ada. So minggu ni kita mungkin esok lah kita boleh join. Ramai-ramai 12.30. Okay. So kat sini dia punya detail lah kat sini. Alright, saya baca sikit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dijemput muslimin dan muslimat untuk turut mintai program ini. Okay, Jumaat. Okay, kat Facebook Jabatan Ukur Pemerintah Malaysia. So itulah yang saya nak share lah. Kalau korang berkesempatan boleh kita join lah. Okay, so yang macam saya terangkan tadi, program kita yang kedua ialah ni RISM punya program. Okay, so ada 23rd International Survey Congress. So akan berlangsung pada 24 dan 25 Jun 2021. Okay, so ni banyak dia punya sponsor. Okay, so 2 hari lah. So secara webinar. So ini dia punya fees. So kalau saya tak pasti masih sempat ke tak, kalau masih sempat bolehlah register minggu depan 450. Okay, so kat sini lah dia punya acara. Ada hari pertama. Lepas tu ni dia punya speaker lah. Okay, so mana yang tak tahu RISM ni ialah Persatuan Surveyor Malaysia lah. So kat dalam tu ada building survey, ada geometrik, ada macam-macam lah yang berkaitan dengan survey. Okay, so ni hari kedua pula. Ni ada hari kedua ada kena dengan kita, Geometric and Land Survey. Okay, so JLS Division. So ini antara dia punya moderators. Okay, so banyak sponsor dia, banyak yang kita familiar juga kan. Right. So kalau korang berkesempatan mungkin korang boleh join lah benda ni. Okay, so macam saya cakap tadi, dia boleh tolak
ni lah CPD hours ni kalau ada macam mungkin kat luar sana ada yang register CIDB boleh tolak. Macam untuk RSM untuk BS division saja. Lepas tu LJT. So benda-benda macam ni kalau kita pergi menambahkan lagi lah value kita ataupun kita punya ilmu tentang survey tu sendiri. Okay, so mungkin kawan tak perasan, kalau kawan perasan register saya akan register juga. Saya dah minta tim saya untuk registerkan. Okay, right. So yang ketiga tadi yang saya cakap actually bicara santai falak ni memang diadakan setiap hari Selasa pukul 9 malam. So korang boleh join juga ni. Dia punya Facebook dia ialah Bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Menarik juga. So mungkin kalau saya boleh play sikit. Menarik kan? So mungkin ramai yang tak tahu lagi, so mungkin boleh join lah. Setiap hari Selasa 9 malam bicara santai falak. Okay, right. So yang terakhir tadi yang saya share tadi pasal belajar ni lah kursus asas pemprosesan data GPS dan drone. Akan berlangsung pada 29 hingga 30 Jun. Okay, so yang ni ada bayaran dia. Sekejap So kat sinilah dia punya detail dia. Okay, so ada kerjasama dengan UiTM Perlis. So 9 hingga pukul 5. So itu saja yang saya nak share kan. Mungkin kat luar sana boleh ni lah, boleh sama-sama kita apa kata, boleh meramaikan majlis-majlis ilmu, boleh tambah ilmu kita. Di samping kita cari ilmu kat tempat lain, mungkin secara virtual ni pun benda yang kata dah jadi common sekarang kan, new normal, kita belajar secara virtual. Okay, so saya check ada soalan tak? Tak ada soalan lagi. Okay, alright. So itu yang saya nak share lah. Mungkin ramai yang tak tahu apa benda yang kita boleh belajar time PKP ni. So saya ulang balik yang ni lah. Dia punya jadual secara keseluruhan dia lah. Okay, so siapa yang berkesempatan mungkin boleh join. Macam kalau yang SVR punya ni dia banyak borak-borak santai je. Banyak mungkin saya akan ajak perkongsian lain lah. So yang lain ni mungkin kita boleh join juga. Sebab semua benda ni berkaitan dengan ukur juga. So mungkin banyak ilmu yang kita boleh dapat. So masa ni lah masa yang sesuai untuk kita duduk kat rumah. Kalau tak ada kerja tu kita boleh tambah ilmu lah. Okay, so tadi saya bawa susun hari ni. So ni antara kelas-kelas dia. Right, nanti saya akan postkan 2 poster ni dekat dalam page ni lah. Okay, alright. So berbalik kepada soalan, ada soalan ke? Okay, kalau yang tak ada soalan, mungkin yang tak mengenali saya lagi. Okay, so nama saya Samsul Farhan Samsudin. Saya grad pada tahun 2008 di UTM Skudai. Okay, selepas saja saya grad, saya pergi interview untuk offshore, ocean OGS macam tu lah saya ni apa interview. So ramailah kawan saya interview classmate dalam 8 orang, 9 orang. Saya seorang je yang tak dapat. So lepas tu saya bertekad, saya cakap kalau aku tak dapat offshore ni, aku akan buat betul-betul gila-gila dekat land. Sebab tu lah rezeki saya dekat tanah lah, dekat orang kata dekat land lah, dekat land survey. So alhamdulillah mungkin itu mungkin itu satu turning point untuk saya teruskan perjalanan saya dalam bidang survey ni selepas saya di reject oleh offshore punya bahagian lah. So kat situ lah bermulanya saya bekerja kali pertamanya dekat license surveyor. Antara license surveyor terbesar kat Malaysia juga, kalau semua siapa tahu kan, Juruku Perunding Services, masa tu dekat Puchong. So sempat saya merasa dekat Puchong, sambil-sambil tu korang tanya soalan, saya cerita je. Mungkin ada orang nak tahu cerita kan. So bila saya banyak pengalaman saya belajar dekat Juruku Perunding, dekat Puchong, dekat Sri Petaling, bermula di Sri Petaling lah. Okey, pertama kalinya saya diletak di bawah Department Hidrografi. Dah ada orang masuk. Alright, akhirnya. Hai, Assalamualaikum. Hai, boleh buka suara? Hai, siapa tu?
Cik Jeffrey. Ni Jeffrey PKNS ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Jeffrey. Kenal saya? Jeffrey PKNS kan? Ya. Kenal kan, saya pernah dulu jumpa dekat apa? Dekat Shah Alam dulu masa kerja dengan Juru Perunding. Oh, ya ke? Dah lama tu. Lama-lama. Masa tu saya ada buat apa? Ada kena-mengena dengan projek mana? Saya ingat dah. Tapi ada dekat area sana lah, dekat Jelutong, Bukit Jelutong. Oh, ya ke? Bukit Jultong saya still lagi kat PKNS. Itulah lama sebab masa sekarang ni Cik Jeffrey, saya buat fotogrametri dekat JUPEM. Diorang cerita banyaklah kat Cik Jeffrey, kata masih PKNS lagi. Saya kata, oh lama betul Cik Jeffrey kat PKNS. Lah sampai bencin. Sihat Sihat. Sekarang dekat mana? Saya dekat Bangi, office kat Bangi. Saya buat sendiri. Oh, ni bukan Jupan ni. Bukan. Saya JUPEM tu praktikal je lah untuk fotogrametri. Itu pun sebulan je. Lepas tu postpone lah sebab PKP. Oh, ya. Oh, sekarang ni freelance lah? Lebih kurang, betul. Oh, tak kerja dengan Jupan lah? Tak. Saya fokus pada utility mapping saja. Saya tak buat benda lain. Oh, UMaps. Oh, UMap saja. Betul. Selain pada UMap? Tak ada, UMap saja. Saya memang fokus pada UMap. Kalau ada kena mengena dengan macam topo yang kena pick up untuk UMap, itu je lah saya buat. Tak ada yang spesifik topo pun saya tak buat juga. Oh, ya ke? Sebab nak menuju ke UMaps. Apa-apa nanti saya boleh rujuk pada tuan lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya memang suka mengajar. Nanti boleh PM je. Saya boleh ajar. Okay. Supply sekali dengan produk dia tu ke? You masuk mengajar produk berapa? Dia punya tools dia sekali. Oh tak, macam equipment kita tak ada supply equipment pun. Kita memang buat services je lah. Buat services saja. Oh, services. Maksud services tu kira kalau bagi projek you boleh buat semua? Betul. A sampai Z lah. Betul. Okay. Mana you keluarkan produk sajalah ya? Betul. Jual alat kita tak. Sebab kalau nak jual alat ni tak ada. Sebab jual alat ni banyak cerita. Dia kena ada calibration lah. Kena ada orang teknikal yang pandai repair alat. So kita tak involve kat situ lah. Kita memang surveyor lah. Surveyor saja. Oh. Dari segi drone macam mana? Drone pun saya tak. Memang dari saya dah 12 tahun dalam survey ni, memang saya fokus utility saja. Utility saja. Macam PKNS ada department utility ke? PKNS ada department ukur sendiri. Macam Cik Jeffrey duduk lah kan? Ya. Kebanyakan sekarang ni kita ada yang buat cadastral dengan yang terbaru ni buat scan. Kita ada equipment scanning alat tu. Dan akan datang untuk buat drone. I see. So untuk utility mapping belum keperluan lagi lah. Untuk PKNS ada macam BBKS. Last year ada dalam perbincangan dengan management, dia nak adakan UMAP sekali lah. So saya pun bersetujulah kita nak adakan tambahan skop saya lah di PKNS untuk utility mapping ni. Bukan sekadar terima sebab secara praktikalnya UMAP ni tak banyak lah berlaku permohonan daripada PKNS. Dia jarang-jarang lah. So tu yang tak dapat banyak yang saya nak kata saya perlukan segera tu tak perlu dalam masa sekarang ni tak ada lagi lah. Dari segi macam drone tu keperluan dia nampak macam penting sangat lah. Betul. Kalau ni pun semua nak fast kan. Dari segi keperluan kebenaran merancang, dia nak tengok dari segi profil yang sekadar yang bukan accurate sangat pun, kita pakai drone tu pun dah mencukupi je lah.
Hilang dah Cik Sam. Hello? Maaf. Bateri habis pula. Sorry. Dengar saya ingat apa dah hilang dah kali Tak. bicara. Saya lupa ni on bateri. Okay. So macam Cik Jeffrey, macam sekarang ni memang macam saya tahulah macam kebanyakan ni pada majlis lah yang memang keperluan untuk utility, betul tak? Ya. Kebanyakan lah pemohon tu daripada macam kita ada, saya mau pada developer kan. PKNS kan developer kan. So satu-satu projek tu dia kebanyakan perunding yang nak menggunakan. Betul. Sebab PKNS ialah project owner, betul tak? Ya, kita klien lah kan. And then betul. permohonan daripada perunding tu kena melalui saya. So bila keadaan yang pandemik, dalam masa pandemik ni kan, adalah management kata, Jeffrey you boleh buat tak sendiri kalau kita ada equipment semua kan. Boleh je. Untuk mengurangkan kos-kos lah. Kebanyakan kita present je dekat konsultan perunding kan, dia dah dapat tahu dia punya kedalaman melalui plan tu, dia dah boleh buat dia punya design lah kan. Betul. Macam Cik Jeffrey sekarang, artikel berapa banyak lagi? Berapa dah hantar lah? Malu lah cakap. Saya satu tak hantar lagi. Saya mengharapkan foto je lah. Foto dah? Tak, mengharapkan foto lah, tapi kan foto dah terberhenti. Dia postpone kan sebab PKP. Saya dah praktis foto lah, tapi report tak hantar lagi. Allah. Saya habis praktikal dekat Japan 2019, sampai sekarang tak hantar foto. Malunya saya. Sebelum PKP lagi kan? 2019. Sebelum PKP. Lepas tu PKP 2021 still lagi tak buat. Itulah. Tapi apa yang saya dah layout saya dah lulus lah. Kira masuk ni dah 2 lah. 1.5 lah kita. Tapi PKNS senang lah dapat layout. Memang PKNS memang banyak perancang bandar. Yelah. Kalau nak buat layout senang je. Ambil daripada saya. Saya boleh ajar. Betul. Macam saya pun dulu macam mana? Bila nak start? Itulah saya masa juruku perunding dulu rugilah. Saya nak panggil siapa? Tuan Sam ke? Sam je, panggil Sam je. Bila nak start Sam? Itulah saya rugilah masa kerja kat juruku perunding dulu, masa 2 task je. Lepas tu tak buat. Bila dah 7 ni baru dah menggelabah nak buat. Itulah. Dengar kata Sultan nak masukkan task UMAP ni. Macam mana? Dengar pada my group lah kan. You ada dalam group want to be LLS tak? Ada, tapi tak aktif sangat. Tak banyak baca sangat. Saya kan dalam tu kan dia kata pejutan nak tambahkan task. Maknanya jadi 8 ke? Salah satunya UMAP dengan serata. Itu sebabnya diorang suruh cepat-cepat buat supaya nanti bertambah task lagi. Bertambahlah nak hantar report tu. Betul. Lah bagi Sam. Itulah, tapi macam contoh kan, Cik Jeffrey, contoh kalau topo engineering, ramai orang boleh buat, tapi banyak juga orang susah nak hantar report. So tak semestinya saya tak ada utility tapi saya boleh hantar, betul tak? Ya, betul. Macam nak cakap kat sini nanti ramai kecam pula kan. Macam kawan saya ada juga yang ada KA, tapi walaupun ada KA dia tak boleh automatic dapat hydro, dia tetap kena buat projek juga. Yalah. Berapa dalam live ni? Berapa ramai? Saya tak nampak lah.
Sekarang ni 5 je. Dia keluar masuk tu biasalah. Biasa orang tonton dah lepas live sebab mungkin banyak busy kan. Ya itulah sebab saya baru ternampak you punya live ni. Sebelum-sebelum ni Hmm. ada dalam Facebook ni kan. Lepas tu tengok Hmm. borak surveyor ni saya nak dengar lah apa yang boleh borak surveyor kan. Ah, boleh buat apa saja. Lepas tu nak borak tu macam mana kan. Takkan nak menaip kan. Hmm. Dia Lepas tu ada saya dua fikir lah, sama ada ada boleh komen ataupun boleh invite live macam ni lah. StreamYard ni. Ni. Betul. Oh maknanya kalau StreamYard ni, mana saya boleh bercakap lah. Boleh keluar gambar boleh, Oh maksimum tak yelah. silap saya 10 orang boleh masuk. Oh dia macam Google Meet lah dengan ni. Betul. Cuma Ah, kita zoomkan, kita broadcast terus dalam Facebook. oh kalau tu dalam Facebook pun saya tengah live lah ni. Betul. Aduh, ramai yang dengar. Tak apa. Itu perkara common tu. Artikel-artikel ni memang dari dulu sampai sekarang dibincangkan. Ada seorang yang dalam saya kenal lagi. Hmm. Tu Yang berapa apa? lama dah? Uh, berapa, berapa lama? Apa dia tadi? Saya sesebut Berapa sikit. lama? Berapa lama Cik Jeffrey bersama dengan PKNS? Dah berapa lama ah? Oh, saya lagi 8 tahun nak pencen tau. Lagi 8 tahun nak pencen? Ah, berapa? Oh. Saya dah berkhidmat 25 tahun. Lama tu. Ah, lama. Daripada office PJ sampai ke office Shah Alam. Berhijrah. Hmm. Daripada PJ Hmm. kan dulu kan belakang PJ Hilton tu, office HQ. Hmm. Lepas tu Hmm. sekarang dah pindah ke Shah Alam, ada office sendiri di Section 14 tu, pusat bandar Shah Alam. Dekat HPA tu kan? Bangunan HPA tu kan? HBA tu yang kedua, Sam. Yang ketiga, Oh. Kat mana? SBA tu dah 5 tahun dah berlalu. Saya jumpa Cik Jeffrey kat situ lah dulu. Oh ya ke? Ah. HBA tu kita sewa je. Betul? Dalam masa penyewaan HPA tu berlaku pembinaan di pusat bandar pula. Lepas Hmm. dekat belakang Plaza Alam Center. Kan tahu kan? Tahu, Bangunan tahu, tahu. itu yang Tahu. bangunan kekal lah yang telah siap. Betul. Ah, Saya ingatkan HPA tu dia ada macam department ukur kat situ. Rupanya sementara je lah. semua department ada kat situ. Selepas PKNS jual di belakang PJ Hilton tu, kita menyewa sementara di HPA. Dalam menyewa tu concurrentnya buat pembinaan tapak HQ barulah di belakang Plaza Alam Central tu. Tu hampir menyewa tu 5 tahun lah kat situ. Kat HPA tu. Berapa? Sekarang pun dah duduk dekat bangunan baru pun dah dekat hampir 5 tahun dah. Sam. Yelah. Jeffrey, berapa orang dalam department ukur tu dekat PKNS? Ada berapa ramai? Saya punya Ukur saja. department ada 16 orang. 16 orang. So, di pejabat ada 9, di lebihan tu ada satu parti ukur. Di luar maknanya dalam PKNS ni kalau department ukur tu sendiri, apa meja ataupun kerja hakiki yang diorang buat? Kerja hakiki kita orang more pada cadastral lah. Precom, topografi, semakan konsultan, itu je lah. Dan lagi satu, kalau cadastral dia bagi pada landed dengan strata lah. Faham. Kita produce precom sebabkan kita nak buatkan rumah-rumah kan berpandu pada KM yang telah lulus kan. Itu je lah. Lepas tu dari segi kalau kita projek tu besar dalam satu pembangunan macam Bernam Jaya awal-awal kita hantar perunding dulu lah untuk buat topografi. Untuk my team just yang small je lah untuk buat semakan, ada masalah, ada orang nak kata batu dia hilang, kita tolong, itu je lah.
Dan yang terbaru kita dapat yang scanner tu, kita banyak scan bangunan yang lama-lama di PKNS yang tak ada plan kan. So kita hantar ke bahagian arkitek untuk dia buat draw lah. Itulah. Nak hire pada surveyor yang ada equipment scanner kan. Scanner macam popular tak tu kan? Betul, sekarang ni memang banyak pakai scanner lah selain pada drone. Betul? Sebab saya tengok pun LS pun ramai yang dapat job-job untuk scan bangunan-bangunan yang tiada plan-plan kan. Betul. Dia pun siap nak kata nak pinjam alat saya. Mana boleh pinjam alat kerajaan. Lepas tu Cik David macam kira PKNS ada sendirilah scanner. Ada, saya buat in-house juga. Saya buat semua yang saya punya parti yang buat. Sebab itu untuk dalaman kan kita bagi ke arkitek yang draw kan. Kalau kebanyakan kita punya more pada bangunan lama yang kadang-kadang bomber ni dia nak bangunan tu ada fire kawasan yang ada fire punya laluan kan. Tu arkitek pun nak draw balik tak ada bangunan yang plan-plan lama, so dia harapkan saya punya bantuan lah untuk support diorang kan. Yang draw ni kita banyak buat semakan pada konsultan lah. Kadang-kadang konsultan ni kalau yelah saya bukan nak kata konsultan ni walaupun dia ada LS kadang-kadang banyak juga kesilapan dari segi dia punya kerja bawahan dia kan. Kalau dengar dalam ni janganlah kecam saya. Tak, dia memang macam tu Cik Devi, dia standard. Apa-apa yang kita buat mesti ada orang yang check. Bukan kita mencari kesalahan, tapi kita memang kena jalankan benda tu. Dia kalau tak kalau memang kita bukan nak mencari kesalahan, tapi dia melibatkan kos yang tinggi tau kepada developer. Bila sebelum ni perunding license survey akan hantar data-data dia dalam bentuk hard copy. So as a professional yang menandatangani plan tu kenalah bertanggungjawab kan. Betul. Adakah LS dia tanya saja. Betul. Kadang-kadang benda-benda tu banyak terlepas pandang. Bila dia bagi plan tu kepada klien PKNS, so saya akan bagi pada perunding. Perunding buat design kan berdasarkan propo tu. Bila perunding pun dia takkan semak benda tu. Dia kata dia totally sebulat-bulatnya menerima plan tu. Bila dah design, pergi ke site balik dengan plan design yang oleh perunding-perunding, itu yang tak sama. Bila dah tak sama, rupanya dia design level yang daripada awalan tu dah silap. Design perunding design dia takkan salahkan dia sebab dia terima bulat-bulat daripada awal. Betul. Bila dah berlaku macam tu, kena patah balik buat design baru berpandukan pada level yang terbaru pula. Itu datang saya buat semakan. Rupanya bila kita buat semakan, kita panggil surveyor ni, apa yang dia punya jalan cerita dia. Rupanya jalan cerita dia adalah itu yang berlaku dia punya peraturan ukur dia tak betul. Patutnya kena buat macam ni, dia tak buat. Kadang-kadang dia silap daripada segi ambil data BM. Bila kita dah patah balik pada perunding dengan design platform level tu semula kan, dia akan minta kos.
Betul, betul, So betul, kos tu dia ikut double dekat projek saya. Projek yang betul, di PKNS lah kan. So betul. kita nak tolong surveyor ni nak charge dia boleh je. Tapi kena ada tu lah, betul-betul lah. Sekarang Faham? nak kita nak charge benda ni nanti ah, dia lah dapat pun sikit je kan. Fees ukur yang daripada konsultan ni kan. Ada Betul. konsultan kan. So kita tak apalah, kita win-win situation, kita suruh dia betulkan balik tanpa dikenakan kos daripada PKNS. Macam tu je Faham, lah. faham, Dari itu dia dah melewatkan projek time frame PKNS lah. faham. Lepas tu bila perunding yang CNS ni pula dia nak double dia dah buat design baru, dia kenakan charge balik daripada PKNS kan. Betul, Ah, betul. so sekarang ni saya kena masuk dulu sebagai semakan yang kedua. Faham, faham. Betul, betul. Supaya Maknanya tanggungjawab maknanya tanggungjawab mengurangkan departmen supaya maknanya mengurangkan kos yang akan datang lah macam tu. betul. Hmm. Maknanya tanggungjawab departmen Cik Jeffrey ni sebelum bagi bulat-bulat dekat designer ke Perunding, apa ke, kita kena double check lah maknanya ataupun join survey lah, betul? join survey. Kalau tidak Kadang-kadang kos lagi saya ada terus terang lah, saya handle ada 15 panel perunding license surveyor yang masuk panel perunding ukur. 15 perunding tu dapat daripada perolehan lah kan, perolehan yang bagi. So saya tak boleh kata orang ni bagus, orang ni tak bagus, saya terima bulat-bulat pada perolehan bagi. Ni 15 perunding yang you kena engage. engage secara rotation. Kat situ Faham? kalau kena yang tiba-tiba LS dia mana kan, kita kena hadap lah. Kalau kena yang bagus lah, yang saya kenal kan, memang dia ikut peraturan ukur. Ada yang surveyor Sam, Tapi kesilapan itulah. besar dia salah dekat BM tau. Itu yang saya tak boleh nakal tau. Nakal Saya pun terima plan tu. Lepas tu design dah buat, pergi kat site 10 kaki naik. Macam mana Ya ni? Allah. Lupa saya semak. Lepas tu bila dah projek datang kat saya, tolong semak. Baru saya bagi semak. Oh rupanya salah BM Sam. Salah reference. Salah reference. Macam mana tu? Nasib baiklah ada department yang tahu pasal survey kan. Kalau saya bayangkan kalau tak ada department Cik Jeffrey ni, macam mana PKNS nak handle benda-benda macam ni? Ya betul. Itu kebanyakan kita tak kata orang developer lain tu mungkin dia kautin dia macam mana kan. Macam kita ni kerajaan kan. Kerajaan ni spend banyak duit tau. Pada konsultan yang super juga, macam kita kena bagi juga pada perunding-perunding ni job kat dia. Betul. Tak kira dia dapat baru lesen ke, baru semalam dapat lesen ke, baru 5 tahun dapat lesen ke kan. Tapi kita pun dah sekarang ni kan PKNS kan banyak buat sabisan supaya tak nak kerja-kerja macam bukan dia kata nak masuk perunding ni kena 5 tahun pengalaman dulu. Sebab kita ada tahu syarat macam tu. yang perunding-perunding baru ni dia tak berapa itulah Familiar. berpengalaman lah. Faham. So Cik Jeffrey, PKNS sendiri untuk department Cik Jeffrey lah, diorang banyak work from home ke ataupun boleh je kerja macam biasa? Itulah masalahnya work from home sebab kalau di office kita totally guna AutoCAD. AutoCAD pula sekarang ni
kena ada license. Betul? Betul? So pirate tak ada, hanya license saja yang dibenarkan di PKNS. So 100% my staff menghadap komputer yang ada software AutoCAD. Faham? So tak Ah. boleh lah work from home. So macam mana nak work from home ni? Gila-gila tak boleh? Lepas tu Gila-gila tak boleh? gili-gili sekarang ni total PKP ni hanya essential saja yang boleh masuk office. So my department tidak dikira sebagai essential. So kena 100% to BDR, work from home. Kalau ada PKP lepas PKP total pemulihan P. PKP tu baru 30% bergila-gila boleh masuk office. Tapi kalau yang total lockdown ni essential saja yang dibenarkan. Maknanya dorang bukan work from home lah, memang cuti je lah. Work from home lah. Cuma tak ada kerja AutoCAD lah maksudnya. Tak ada. Dengar orang PKS marah nanti. Team site pun tak ada lagi, kecuali ada urgent lah. Team site pun ukur tidak dibenarkan oleh MITI kan. Betul? Yang tak berkaitan dengan essential lah. Tak berkaitan dengan essential. Kalau macam tu my team pun kena terperap dalam rumah kak. Standby lah. Standby lah, boleh lah nak kata standby. Saya pun just buat seminggu sekali online meeting dengan my staff, macam tu je lah kan. Cuma kalau betul-betul lately ni 2-3 hari lepas banyak pula nak plan-plan yang urgent, saya suruh staff pergi masuk office kejap lah, dibenarkan lah macam tu. Betul urgent kan. Betul urgent, itu dibenarkan. Banyaknya urgent tu more pada kita ada bahagian tanah. Bahagian tanah tiba-tiba dia nak perlukan plan daripada department saya lah dengan segera kan. Sebab sebab bahagian tanah dia essential. Betul. Dia dibenarkan ada di office. So mungkin ada orang nak tengok tanah kan, dia perlukan bantuan daripada saya lah. Saya pergi sekejap je, ambil tengok, print balik, dah bagi tu dah selesai lah. Itulah. Cik macam kebanyakan dalam department Cik Jeffrey sendiri memang dorang background ukur lah. Dorang akan ada diploma ataupun degree ukur ke macam mana? Ke tak kisah? Diwajibkan ada sertifikat ukur. Susah tak nak apply PKNS? Nak apply ke? Saya bagilah nanti. Tak, saya tanya susah tak nak apply? Tanta ada kat sini yang nak apply ke PKNS. Dia sesusah macam SPA tak? Susah dengan saya interview selalu saya reject. Dia sesusah masuk JUPAM tak? Macam dia kira kategori SPA ke kategori kerajaan negeri kan? Dia bukan kita tak melalui SPA, kita tak melalui kerajaan negeri. PKNS akan macam saya memerlukan kandidat lah kekosongan di bahagian ukur kan. Saya akan mohon ke bahagian HR. Lepas tu HR saya akan mohon mungkin 2 untuk penolong ukur kan. Itu itu dia punya diploma lah. So saya akan mohon ke HR lah. HR akan iklankan sendiri. HR akan panggil kandidat tu untuk interview lah. Dia tak melalui kerajaan negeri, dia tak lalu SPA pun. Bila dah dapat kandidat tu baru proses ke JPA terus. Faham. Oh dia tetap JPA tapi direct daripada PKNS. Ya. Tapi PKNS
semua jawatan yang berada di PKNS, pemohon kena mohon ke HR PKNS. Faham. Lepas dah Ketua bahagian dia kata dia kurang orang, dia mohon kat HR. faham. HR akan Lepas tu iklankan ke publik. Siapa dapat tahu, dia datang, dia mohon lah. faham. Macam sekarang ni banyak kekosongan ke ataupun penuh ke macam mana? Saya ada mohon satu jawatan untuk penolong ukur. Sampai sekarang tak dapat lagi, Sam, sebabkan pandemik. Dia adakah sebab sebab saya nak replace orang je. Saya mohon kat HR. Lepas tu dia ada banyak kekangan kat situ. Dari segi penjimatan, kos pun HR akan tengok jugalah. Perlu sangat ke saya nak orang kata. Sebab dia nak jimatkan kos lah. Lepas tu saya kata perlulah. Lepas tu dia luluskan satu je. Dia luluskan satu, dia akan setelah pulang pada HR, dia nak iklankan tu bila. Saya pun tengah tunggu juga ni. Tak keluar lagi. Cik Jeffrey, ala-ala Cik Jeffrey cakap, Cik Jeffrey yang interview susah. So cuba bagi sikit apa contoh-contoh ayat-ayat yang Cik Jeffrey interview tu yang susah tu. Saya akan tanya saya punya saya mau pada cadastra, saya akan tanya cadastra lah. Saya akan tanya strata. Kadang-kadang simple-simple pun tak dapat jawab. Apa Sam? Saya tak boleh tanya UMAP sebab saya tak pakai UMAP. Betul. Nanti macam kalau saya interview Sam, saya tanya UMAP, awak pula yang bantai lagi. Macam Cik Jeffrey, macam saya kan, kalau saya interview kandidat baru, saya pun tanya yang basic je tau. Contoh, saya tanya pasal data pun kebanyakannya orang tak boleh jawab juga. Saya pun tak pasti. Saya tak pasti adakah saya tanya yang terlalu tinggi, tapi yang saya rasa, yang saya tanya tu ialah tahun pertama punya subjek, asas. Ya, betul. Saya pun sama juga Sam. Saya tanya datum, saya tanya apa geran. First saya akan interview kalau yalah PKNS ni kan dia dapat orang, dia kata Jeff ada 10 kandidat ni, nak pakai seorang je, dia suruh saya pilih. Suruh pilih, saya buat interview pula. Saya buat interview pula. Kebanyakan pertama saya buat AutoCAD dulu. Technical dulu lah. Practical. Lepas AutoCAD baru boleh interview kedua. Itu pun berpeluh-peluh. AutoCAD tu kena buat apa? Buat key in lot ke? Saya bagi satu contoh lot. You draw lot ni seperti apa yang dalam plan ni. Itu pun banyak kantor. Lari bearing, nak combine pun lari macam mana. Simple je. Saya bukan sampai suruh buat pecah lot pun. Tu Cik Jeffrey tu ada orang nak minta kerja tu, Cik Kamarul. Marul. Kamarul ni saya dia bagus. Dia salah satu perunding saya. Buat kerja dia kan? Dia bagus. Bukan dia pakai strata kan? Nak puji tapi dari segi pengalaman dia, dia banyak ilmu lah. Dia expert dekat strata kan? Strata title. Strata title. Tapi dia kerek sikit lah ni. Saya selalu berentam dengan dia. Hari tu masa dekat praktikal dekat fotogrametri tu sekali dengan Marul ke? Tak? Batch yang mana? Saya awal. Awal lagi. Marul baru-baru dia dah lulus lah. Dia dah lulus lah. Dia dah lulus lah. Dia terus hantar kot. Itu sebab saya kata dia bagus. Dia minta saya jadi staff Cik Jeff. Nak kena marah selalu boleh lah. Lah Cik Jeff pun mungkin dia nak ganti Cik Jeff kot. Cik Jeff kan lagi 5 tahun.
Alah, dia license surveyor lagi hebat lah. Kerja PKNS ni, dia bukan kata dia skop dia limit Sam. Ah, Eh. ah, kita kena ikut dia. Alah, PKNS kan developer. Yalah, betul, betul. Apa developer buat? Dia jual rumah. Hmm. So, sebelum jual rumah tu harapkan pre-com daripada KM. Lepas tu kerja semakan. Dia bukan macam Jupem. Jupem kan semua department ada kan. Betul, betul. Lepas tu dalam boleh rotate sekali kan. 5 tahun sekali Dia rotate. rotate. Kalau rotate tu kena tempat yang asal tak apa. Ni rotate sampai ke Sabah. Macam mana? Betul. Cik Jeff, asal mana? Sabah? Saya Selangor. Memang Selangor Selangor. lah. Kan punya orang Selangor dia ambil. Bukanlah. Oh, baru tahu. So, baru tak boleh lah. Dia masa dulu, masa projek tak banyak, dia open pada semua negeri tau interview. Masa batch-batch saya pun saya punya staff pun ada daripada Perlis, pada Johor kan. Tapi since masalah perlambakan graduation ni kan. Betul. And then PKNS pun ada buat apa ni? Bagi beasiswa pada anak staff. So dia tapis lah. Dari situ dia tapis lah. Sekarang diutamakan anak Selangor saja minta. Faham, faham. Kecuali kalau skop yang jawatan tu memang ramai apa dia punya keluaran dia macam nak ambil UMAP kan. UMAP ni baru saja. Kita nak cari orang Selangor saja kan. Betul, betul, betul. Mungkin kita open pada seluruh negeri lah. Okay. Macam banyak daripada Selangor kan. Kita tapis lah. Right. Cik Jeb, soalan terakhir Cik Jeb nanti lah lepas 5 tahun dah pencen, Cik Jeb akan bersara duduk dengan kaki ke ataupun nak ambil lesen jadi lesen surveyor? Dia punya hala tuju je sekarang ke lesen. Okay. Disebabkan yelah slow motion sangat kan. Slow motion harapnya sebelum pencen tu dapatlah lesen. InsyaAllah. Maknanya nak buat lesen surveyor jugalah habis pencen ni. Ya, betul. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan sebelum serata dengan utility dimasukkan. Baik buat cepat lah. Tapi saya suka sebab UMAP dengan serata tu saya sangat faham. Saya lebih faham pada serata sebab serata ni developer paling banyak sekarang musim-musim di trend sekarang mau pada serata di Selangor, di KL kan. Kalau luar pada Selangor tu mungkin tak banyak serata kan. Betul. Saya sekarang pun PKNS pun tak buat banyak pada landed sebab tegangan tanah kan. So naik serata je banyak. Betul. So dah jadi satu keperluan lah maknanya serata. Ya, satu keperluan yang penting untuk license surveyor tahu. Ni minta maaf lah kan, kadang-kadang license surveyor yang saya bagi job serata, kita pula paling kena ajar dia. Nanti Kamaru pula dengar nanti. Faham. Sama-sama belajar lah kot. Kita pula, you as a perunding, you kena lah license dengan you advance saya pula advance you kan. Tapi tak apalah. That's why bila perunding kita dah dapat perunding tu, kita tak tahu background dia. Rupanya perunding ni macam ni backgroundnya. Baru dapat lesen, baru dapat first job serata. So tak ada pengalaman. So kita kena ajar lah dia beli. Itu yang tadi saya
menghadapi masalah-masalah perunding ni lah. Maknanya betul lah pejuta nak bawa masuk strata tu satu decision yang betul lah sebab kalau kita tak ada ilmu strata langsung, kita dapat lesen, lepas tu kita nak ambil job strata. Memang kan kat mana kita nak belajar? Dekat universiti dulu tak banyak sangat belajar pasal strata. Ya, kan. Strata ni dia yelah, you bukan boleh tahu dari segi macam saya dekat developer kan. Bila projek tu projek strata kan. Arkitek kena faham strata ukur kena faham arkitek. Itu kita kena banyak berhubung dengan arkitek. Kadang-kadang arkitek yang buat building ni, mereka bentuk arkitek ni, dia pun tak faham strata, kehendak strata. Dia pakai lukis je. Bila saya masuk, ni tak perlu. Dia against saya. Dia against tu, kita bagi jawapan yang meyakinkan dia lah. Maksudnya, supaya you tak boleh buat macam ni. Ni kehendak strata macam ni, baru dia boleh faham. Lagi satu yang kebanyakan arkitek baru ni, dia memang susah nak faham tentang kalau kita masukkan dalam permohonan strata saya. Faham. Maknanya challenge dia dekat license survey baru, dekat architecture baru kan. Banyak challenge lah maknanya. Ya, banyak challenge. Kadang-kadang kita pun dapat arkitek. Sebab arkitek tu dipohon oleh banyak arkitek. Kan kita kata ini tak bagus ni kan. Kita dapatlah arkitek dia, ruling dia. Saya rasa Cik Jeff, Cik Jeff kena buat ni lah. Kena banyak buat education, share supaya orang yang buat kerja untuk PKNS ni dia tahu apa benda yang PKNS nak, standard-standard dia. Betul tak? Kalau tidak Cik Jeff ulang benda yang sama je lah dekat architecture atau license survey baru. Dari bidang macam ni, saya paling tak suka saya nak lecture orang. Lainlah Sam, saya boleh bercakap. Saya tak suka bila bidang macam ni, saya nak lecture. Saya sendiri pun my big boss pun kata, Jeb, you ajarlah orang lain. Saya ajar. Sebab dah super senior dah tau. Cik Jeb, dah super senior dah. Memang dah kena turunkan dah ilmu-ilmu tu. Buat kelas ke, buat apa-apalah yang boleh sumbangkan. Maksudnya video kan, lepas tu ni compile kan, nanti boleh bagi-bagi dekat survey baru. Idea tu ada Sam, macam awak cakap tu. Tapi itulah kekuatan masa lah. Kita nak nak present pada orang kan. Bukan kita ni tak ada credibility yang nak present orang. Takut nanti face to face macam dekat Sam ni saya boleh cakap lah. Tapi bila dah audience dia ramai, lain gagap dia nanti. Cik Jeb, bagi saya credibility tu bagi saya lah. Cik Jeb ni credibility walaupun tak ada lesen tapi experience tu dah menyebabkan credibility naik tau. Maksudnya orang boleh boleh dengar cakap Cik Jeb sebabkan experience. Bagi saya benda tu satu bonus. Ya. Tapi saya tak suka. Tu je. Tak suka. Kena cari inilah assistant yang boleh bercakap bagi pihak Cik Jeff. Ya. Ada yang assistant saya bercakap, saya cari masa interview dia boleh bercakap kan. Kadang-kadang pun semua Sam, kadang-kadang interview ni kan dia topeng je Sam. Faham tak maksud saya, topeng je. Faham. Sebab dekat saya tengok resume diorang pun macam-macam. Semua software boleh guna. Bila bercakap tu kan, wah hebat. Bila dia hebat sebab dia dah hafal tau. Interview nanti aku hafal ni kan. Tapi bila kita dah ambil dia, kita pun terpedaya dengan dia punya percakapan. Bila kita dah resume, bila kita dah select dia masuk PKNS, baru dah dapat tahu sebenarnya apa yang dia cakap tu tak serupa fikir lah. So sekarang ni saya punya analisis berhati-hati dengan interview. Okay Jeb,
Dah hampir sejam dah. So mungkin Cik Jeb boleh bagi kata-kata kata-kata nasihat lah kepada orang kat luar sana yang terutamanya lah yang yang student-student yang nak masuk alam pekerjaan. Apa yang diorang sepatutnya kena prepare? Selain daripada resume yang cantik dan interview yang cemerlang. Subjektif sangatlah Sam. Sebab diorang pun Ah, student kan. Dulu pun kita jadi betul, student. betul, Kita pun tak ada ilmu apa betul. kan, ilmu belajar dengan berada di office kan Tak sama. tak sama kan. Betul. Macam yelah kanak-kanak lah kan nak membesar kan. Ah, Hmm. you listen dia masa interview tapi ah, bila dah ada alam pekerjaan ni ah, kena orang kata antara Jujur. kita learn atau kita buat don't know je atau kita buat bodoh je atau kita tak nak ambil tahu, itu saja. Faham? Kalau you nak ambil tahu, you dah dapat satu firm tu, you kena betul-betul ambil tahu. Betul, betul. Kan, kadang-kadang masa interview dia boleh kata saya akan patuh, saya akan pergi sana, saya akan pergi sini. Bila dah masuk company tu, dia lupa apa yang dia cakap. Hmm. Ha, Hmm. Hmm. kadang-kadang dia dah lupa tu sebab dia dah ramai kenalan. Faham, faham. Macam Bila dah ramai kenalan, ada yang dapat input negatif, ada yang dapat input positif. betul, betul. Tapi itulah Yang Cik Jeff, sini, macam ini bagi pendapat apa dia? dia, yang Bagi sini pendapat saya. Cakap dia, cakap lu, cakap lu, cakap lu. Cakap lu, cakap lu. you akan jumpa di alam pekerjaan ada yang senior yang negatif, ada yang senior positif. Tapi Hmm. kebanyakan manusia ni akan suka ikut negatif. Hmm. Yang bila negatif tu yang dia tak akan dapat yang positif lah banyak. Asyik jumpa negatif, habis hancur lah macam tu. Mungkin negatif tu yang seronok agaknya. Ya, manusia kan suka seronok. Betul kan? Yang negatif yang Allah larang tu yang seronok sebenarnya. Itu yang jadi bila dia dah lebih senior kan. Apa nak buat kerja lebih-lebih? Dulu aku buat kerja lebih pun itu yang jadi dulu aku buat kerja lebih pun aku tak dapat apa. Itu dah negatif kan. Faham, Ah, faham, so faham. yang dah baru-baru ni masuk pekerjaan kena bersungguh-sungguh. Hmm. Hmm. Ah, Betul. kalau jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya tu dia buat decision sendiri-sendiri tu yang kena marah tu. Betul. Kalau salah lah, decision salahnya. Kadang-kadang bila saya nak dapat daripada uh, jadi ketua bahagian pun saya pada technician juga. Betul. Sam. Daripada bawah. Ya. Ah, ah, Betul. Kadang bila bawah tu kita kena bersungguh-sungguh. Apa orang ni buat, apa kita kena cari apa ilmu dia sebenarnya. Betul. Ah, Betul. ah. Betul. Jangan yelah kadang-kadang mula-mula alam pekerjaan ni kan ramai senior kan. Betul. Betul. Kita nak Betul. cari Betul. betul ilmu tu kita kena bersungguh-sungguh. Jangan Hmm. separuh jalan je. Okay, Cik Jeb, ada soalan tu daripada Marul. Soalan dia, macam mana Encik Jeb bagi KPI kepada sesuatu perunding? Perunding boleh tahu tak KPI diorang untuk improve? Okay. Soalan ni dalam SOP perunding ada masa lagi ke Sam? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tadi kata last question. Tak apa, sebab tak ada orang soal. Ni dah ada orang soal, kita jawab. Boleh. Untuk saya ni dalam standard operation PKNS lah pada perunding-perunding, dia ada menilai setiap perunding ni ikut skop kerja masing-masing. Kalau perunding arkitek ketua bahagian dia akan nilai, tapi kita akan pakai standard form SOP PKNS panggil RDG 3 lah. Itu you tak
Itu standard form lah RDG kan. So dalam borang RDG tu setiap ketua bahagian akan menilai perunding dia. Ah, salah satu penilaian yang standard lah, komitmen pada prinsipal. Faham? So diorang boleh tengok tak? Diorang boleh tengok tak KPI diorang sendiri, perunding tu? Kita akan bagi result markah saja. Bila bawah 80 kita akan bagi itu dah standard lemah lah. Kita nak semua perunding atas 80 markah. So tak bagi tahulah contohlah dapat 60, kenapa dapat 60? Apa yang kena improve tak bagi tahulah. Kita akan bagi tahu. Kita akan maklumkan. Salah satu kriteria dalam penilaian perunding ni ialah dari segi prinsipal lah. Kenapa prinsipal dia penting? Sebab bila meeting dia hantar second man dia. Masa first job dapat job pertama, prinsipal datang. Masa kick off. Lepas tu second, seterusnya hantar dia punya orang kanan dia lah. Kadang-kadang ada orang kanan dia manager dia. Kalau manager dia tak ada, dia hantar dia surveyor dia kan. Itu pemakahan bagi saya lah, penilaian bagi saya lah. Ada yang perunding memang dia punya prinsipal selalu datang. Saya lagi senang berjumpa dengan prinsipal daripada boleh, dua-dua pun boleh. Mungkin prinsipal pun sibuk cari kerja kan. Kira Cik Jeff suka lagi, Cik Jeff suka prinsipal datang lah, bonus lah kalau prinsipal datang selalu. Bonus lah, markah dia tinggi. Dengar Tumara. Tapi dia hantar orang yang boleh berunding dengan saya, mestilah yang boleh membuat decision kan. Macam contoh dia hantar Kamarul. Kamarul pun pandai buat advice saya, advice ni baguslah macam tu. Ni jangan hantar yang baru fresh kan. Saya punya assistant hari ni MC, saya kena pergi jumpa tuan. Bila kita berbincang semua tak tahu. Semua ambil note. Nanti saya ambil note. Saya ambil note. Faham. Maknanya kalau hantar yang independent tu okey, yang boleh buat decision sikit tu boleh, tapi kalau setakat nak salin-salin soalan untuk sampaikan pada prinsipal tu kurang sikit lah maknanya. Kurang sikit. And then saya tengok dari segi boleh ke lagi bincang ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh, ilmu tak apa. Lagi bincang dari segi present dan dia punya pelaporan dokumentasi dia seperti plan, so far plan lah saya tengok kan macam mana dia present plan ke PNS, macam mana dia punya artistik dia ke plan tu. Maksud saya walaupun pre-com kan dia present pre-com topografi, bukan macam present plan arkitek yang ada bangunan yang rendering kan. Tapi saya nak tengok dia punya pre-com itu betul-betul ada orang kata ada sentuhan artistik dia. Faham tak? Contoh tulis bearing distance biar ada orang kata artis sikit. Macam you tengok plan Akui yang lama-lama macam mana. Yang freehand tu cantik, ada center kena dengan keluasan plan tu. Ini ada lukis satu lot tapi dia bagi height dia besar-besar. Tak kena kan? Faham. Bagi lot macam ni, bagi height text bearing distance dia kecil sangat. So
dia kena ada orang kata Dia kena kemas, ada seni, ada seni literatur, kat situ. Ada seni kat teratur. situ. Jangan orang kata pikom je cik. Buat Hmm. garisan, buat bearing distance letak ni kan. Kena ada Hmm. seni. You letak Betul. macam mana center dia. You kena bezakan lot number dengan text bearing distance. Macam tu beza. Seni tu dari segi ketebalan dia. Kita nampak bila orang kata you punya plan ni memang wow lah. Wow tu mana ada tebal, ada kurang tebal, ada tarikan kat situ. Betul, faham. Yalah, sebab setiap tebal tak tebal tu ada maksud dia kan. Kalau tebal tu kita nak highlight, kalau tak tebal tu kurang kita nak fokus. Faham? Lepas tu kena dengan keluasan lot tu. Ini ada lot kecil dia bagi teks dia besar-besar, ada lot besar-besar pula, lot banyak-banyak teks kecil-kecil. Kesenian dia. Faham? Maknanya kalau pelan topografi, pelan topografi, kita sedap tengok plan dia kan, sebab kesenian dia letak teks tu, warna dia tu kan. Ada kebanyakan license surveyor yang baru-baru ni dia tak pandai meletak, dia tak pandai mencantikkan plan-plan dia tau. Dia orang kata janji hantar, ada bearing, ada distance, ada height. Dari segi kesenian diorang lupakan. Saya tak suka macam tu. Saya tak suka macam tu. Saya diajar kesenian pada plan-plan. Faham. Macam you map. You ada teratur dia punya line, merah dia, biru dia, bagi senang orang baca. Betul. Kalau letak sebarangan je, letak walaupun dia kata saya dah letak sini, tapi dia tak menarik perhatian pada pembaca tau. Betul. You nak tengok plan arkitek, nak plan tengok rumah, mesti ada tarikan pada plan tu. Betul. Persen. Itu saya betul. Sebab macam saya Cik Jeffrey, macam saya sendiri pun kalau tim saya buat drawing, saya cakap dengan diorang jangan sampai tak boleh baca sehingga kan orang nak kena buat AutoCAD, buka AutoCAD. Sedangkan plan tu sendiri je dah boleh baca dah sepatutnya. Benda tu kena tersusun, kena kemas. Jangan sampai orang terpaksa rujuk balik AutoCAD pula. Sedangkan apa gunanya hard copy? Yes, betul. Itulah yang saya akan nilai. Faham. Terima kasih. Dari segi itu kesenian tu dia punya peratusan faktor markah dia tak berapa tinggi sangat. Yang paling tinggi dari segi yang kira major kesilapan dari segi data tu tak betul. Itu major kesilapan. Ketepatan dia. Walaupun yang kita accept je, tapi di end dia akan berbalik. Macam mana kita tahu dia silap masa last kali di tempat orang kata bila yalah tadi kan, bila sampai ke tapak baru kita tahu kesilapan tu. Betul, faham. Maknanya Cik Jeff, ketepatan ni ialah nombor 1, lepas tu in order tu ialah nombor 2, yang ketiga tu kesenian tu. Kalau ada tiga tu bonus lah. Yes. Kalau ketepatan tu saya terus akan bagi orang kata fail kat dia lah. Dia tak boleh jadi perunding lagi. Faham. Sebab dia kena bagi data tepat kat saya. Faham. Walaupun dia first stage dia terlepas, second stage mungkin ada orang dapat tahu. So semoga menjawab lah Marul. Semoga menjawab lah soalan jawapan-jawapan pada Cik Jack tu. Panjang lebar. Banyak belajar sebab Cik Jack biasa ni sebelum ni saya mungkin mata saya ke arah surveyor ataupun services ni lah, perunding.
So hari ni saya dapat dengar sendiri dari kacamata project owner ataupun ni lah apa klien lah. So menarik lah, baru saya tahu. Betul, menarik. Okay. So Cik Jeffrey, terima kasih sebab luang ya. Lagi satu itulah. Kita ada satu penambahbaikan pada SOP perunding ni kan. Dia kena laporan dia seperti dia hantar laporan ke jabatan. Standard dia. Ni dia hanya hantar hard copy saja tanpa laporan. Maknanya sekarang ni nak hard copy dengan report sekali. Ya, report sekali. Kat mana drawing dia punya sistem, kat mana dia punya pergi ke A, pergi ke B, pergi ke C tu tutup sekali, lepas tu miss close sekali macam tu. Faham. Terutama dari topografi, saya nak tahu sangat. Betul. Cik Jack, macam sekarang ni memang kalau saya buat projek Petronas pun sama, diorang nak report tu lagi tebal daripada kita punya drawing kadang-kadang. Betul. Ya, betul. Sebab itu penting untuk semakkan kan. Kalau kita nak fast semakkan lah. Kalau dia tak hantar report, kita kena panggil dia buat report kan dah lama. So sekarang bila nak hantar plan, kena ada report sekali. Kalau tak ada hantar report sekali, saya tak boleh terima plan awak. Sebab bagi saya tak boleh claim bayaran tu je. Betul. Bagi saya plan report ni kegunaan dia ialah kalau orang surveyor tu dah tak ada kan, so kita boleh hand over kat siapa sebab kita tahu dia punya punca dia, jalan cerita dia. Ya betul. Kita boleh tahu punca kuasa 2 dia kat mana. Betul. Sebab you nak tahu developer ni, saya bukan nak mengecilkan surveyor lah. Saya berada dalam team project. Surveyor ni last kali tau. Faham tak? Faham. Yang paling penting arkitek, QS, MNE, CNS. 4 benda tu yang kena ada dalam projek. Kalau QS tak ada, projek tak boleh jalan. Arkitek tak ada, projek jalan. Dia tak cakap pun surveyor ada ke tak ada. Betul. Sebab itulah nama surveyor jarang ada dekat construction punya tu signboard tu. Yes. Itu sebabnya alam developer ni kita tahu kita punya ranking kat mana. Saya bukan nak mengecilkan lah surveyor kan, tapi kita memang dah dibesarkan di PKNS developer ni kan. Kita tahu kita punya, orang kata kita punya profession ni kat mana tau. Betul. Itu sajalah. Kalau dari segi bidang profesional ni, profession ni kan, kenapa digital diutamakan? Betul. Yang tradisional ni akan lenyap, Sam. Betul. Sekarang ni sebab apa saya gunakan drone? Sebab teknologi bukan yalah, itu teknologi terkini. Sebab benda nak cepat tau. Betul. Perunding nak cepat. Even PKNS pun nak cepat. You nak masih guna tradisional lagi? Itu saya kata salah satu UMap, drone, itulah banyaklah berlaku di mana-mana developer nak cepat. Cuma nak data digital. Bila ada data digital, boleh manipulate. Betul. You bagi hard copy pun, hard copy tu untuk submission saja. Betul. Hitam putih kan? Itu ciri-ciri untuk submission. Tapi untuk manipulate digital. Betul. Itu bagi kalau kita, saya punya pandangan lah. Betul. Kalau bagi kat engineer pun orang tak nak pun kopi tu, orang still nak dalam Mozinayo lah, macam-macam kan. Digital kan. GIS lah. Solution je. Betul. So sekarang ni adik-adik yang baru-baru ni kena orang kata kena lebihkan pada digital
belajar IT. GIS, Betul. belajar UMap, belajar orang kata drone, macam Mm-mm. itulah kan. Kan surveyor kan Betul. more pada digital yang apa teknologi yang revolusi lah, orang kata revolusi lah. Betul, betul. Ah, Industri apa 4.0 sekarang. Sekarang dah ya. big data dah sekarang. Big data, BIM. Sekarang ni saya pun baru minggu lepas diterangkan pasal BIM. Hmm, hmm. Building Betul. Information Modeling. Hmm, Dia kena hmm. ada dia rupanya surveyor pun ada dalam BIM. Hmm, betul. Ah, ah, Hmm, hmm. dia satu projek BIM tu penting sebenarnya untuk start pada Betul. projek. Betul. Itu saya tengah masih belajar dengan BIM lah. Banyak Hmm. banyak bentuk digital lah, digital. Benda-benda yang nak manipulate data ni banyak lah kat sini. Betul, faham, faham. So student sekarang memang kena banyak lebihkan kepada IT lah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan teknologi IT, orang kena apa? Carilah ilmu tu kan. Betul? Ah, betul, betul. Hmm. Dia kalau dia macam profession yang berbentuk digital lah. Hmm. Betul, betul, faham. Ah, Okey, GIS kan, right. sekarang pun mau pada GIS. Betul, Ah, betul. Setuju, setuju. Okey, hmm. terima kasih Cik Jeffrey luangkan masa hari ni borak dengan saya. So dah tahu dah apa tu borak surveyor. Oh, tu bahasa surveyor. Alah takkan Borak kosong. dengan saya Ah. je. Tak, dia depends kalau ada orang ramai masuk ramailah, kalau tak memang saya ada invite macam special guest. Kalau special guest tu saya akan cari topik lah. Ah, Saya nak so dengar macam suara ni Kamarul tu. macam mana? Kamarul. Kamarul masuk Kamarul? Dia tak nak masuk tu. Dia asyik tag-tag ke buat apa. Itulah. Kalau ada ramai sikit boleh borak lah Ah, sebab kita memang bebas sebab tujuan saya buat page ni pun memang saya nak buat macam kita nak apa share ilmu macam Cik Jeffrey sekali share tentang dari sudut kacamata apa klien, macam saya dari pengalaman utility, mungkin ada orang lain ada pengalaman drone. So benda ni ilmu yang kita share secara digital ni sebab apa benda tu senang sampailah pada orang ramai kan macam student. So tak perlu dah. Macam dulu Cik Jeff, kita nak berguru ni kita kena cari orang, betul tak? ya. Hmm, hmm, hmm. Ni sekarang ni saya Mhm. pun yelah, kalau dah ada Sam ni mungkin saya banyak berilmu dengan Sam tentang UMap lah. InsyaAllah banyak lagi Cik Jeff. Tapi kalau nak apa nak saya nak kongsikan pengalaman apa yang saya tahu, insyaAllah boleh lah. Tapi ramai lagi otak kalau sana. Kita orang kata yelah kadang-kadang otai ni kalau Busy. kita orang kata otai kan dia otai kan. Dia pun ada Hmm. karisma nak bercakap dengan kita ni dia pandang juga. Ah, InsyaAllah. ah, kalau InsyaAllah boleh, dia boleh. friendly, ada otai dia 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 tengok pada orang kata yalah tengok pada kawan lah kan. Dia Hmm. bersenang dia bersenang tak bercakap dengan orang ni. Betul, Kadang-kadang dia betul, susah betul. juga. Kadang-kadang Hmm. otak ni saya faham sangat. Betul, betul. kita, Saya pun Cik Jeff. kita bikin Hmm. nice kan. So ada orang kata double meaning lah. Orang kata aku bagi kau ni, kau bagi aku ni. Macam tu lah. Oh. Faham, faham. Boleh, boleh insyaAllah. Nanti apa-apa Cik Jeb PM lah. Nanti dah habis PKP mungkin saya boleh datang ni PKNS baru. Demo Boleh, ke, saya boleh. bawa alat ke. Boleh. Datanglah. Ha, Dialu-alukan. InsyaAllah. Sebab lama tak jumpa. Memang rasanya kalau yang bangunan HPA tu berapa tahun dah? 10 tahun lepas lah maknya. Yelah 10 tahun dah. Uh, saya dah berada di HQ baru ni dalam 6 tahun lah. Ya, saya rasa 10 tahun lepas saya jumpa Cik Jeff. Masa tu saya Uh, masih bekerja kat sana lagi. Betul, betul. lah, Terima kasih Cik saya, Hmm. saya duduk kat HPA pun 5 tahun. Sekarang Hmm. dah 10 tahun lah. 5 tahun lagi pencen lama betul. Macam tadi you punya jadual tu Sam. Jadual-jadual Okay. tu yang ada
Ada apa tu yang webinar tu kena register. Okey, yang bacaan Yasin untuk esok ni dalam page Jabatan Ukur tak ada apa-apa, free. 22 hari bulan tu bicara santai falak pun free. Yang RISM ni berbayar dalam 400 setengah tak silap saya. Webinar 2 hari. Yang santai falak tu dia free tapi kena register. Tak payah, itu Facebook live je. Oh, Facebook live ya. Sebab saya ada tu kan grup falak kan baru ditubuhkan tak silap saya awal tahun ni ke tahun lepas. So banyak orang share pasal falak sebab kita ni kan ada kena dengan falak juga. So bila saya pergi kat grup tu ada orang share, rupanya setiap Selasa ada orang share pukul 9 malam. Boleh tak adakan satu macam bicara land matters? Boleh nanti saya tapi saya kena ada invite siapa yang pakar lah sebab saya tak pakar. Kalau Cik Jeff boleh propose kat saya siapa yang patut saya invite untuk saya temu bual, saya insyaAllah akan panggil. You tak ada kawan Land matter, kan? Land matter Land matter kat mana je lah. Dari segi pengambilan pengambilan banyak juga topik-topik dia dengan pewartaan. Okey, insyaAllah saya try cari kawan-kawan saya yang kerja bidang tanah. Boleh? Boleh? Sekarang ni pewartaan pun quite orang kata nampak warta je kan, tapi sebenarnya kan banyak ilmu yang kita tak tahu dalam pewartaan tau. Betul. Apa nombor 2, apa nombor 3, kadang-kadang saya tahu hanya pewartaan nombor 3 saja. Nombor 2 saja. Lepas tu macam title sendiri, title dengan serata pun undang-undang pun banyak berubah, sistem pun banyak berubah. Mungkin banyak kita kena update lah kan. Mungkin undang-undang asal tu yang core tu tak berubah, tapi dia punya revise dia tu ada kecil-kecilan tu mesti ada pindaan. Lagi satu macam saya suka juga bicara tentang serata. Boleh saya cuba cari. Tadi tu pengambilan dengan water, satu lagi bicara dengan strata. Serata tu dia banyak kes-kes yang dah siap, ada pindaan, sebelum siap ada pindaan macam-macam lah. Kalau ada yang expert yang dalam grup ni boleh kita bertukar-tukar fikiran, apa yang dia mengalami, apa yang saya mengalami, kita boleh share lah dalam tu kan. Betul. Lah sebab serata ni pun dalam topik yang orang kata penting. Negeri-negeri yang dah macam Selangor kan. Kan nak buat landed lagi kan. Betul. Yang saya tengok sekarang Selangor, Johor, Penang yang paling banyak high rise. High rise kan. Itulah. Faham. Boleh insyaAllah. Boleh sebab saya pun tengah cari topik. So kalau Cik Jeff bagi cadangan ni, saya akan carilah orang kat pejabat tanah ke yang mana. Sebab belajar dari segi experience orang ni pun macam-macam kita boleh tahu case study kan. Itu yang penting sebenarnya. Case study tu yang menarik. Case study hanya lawyer je tahu. Betul. Sebab kalau teori mungkin semua orang sama je, tapi case study ni lain orang lain dia punya dia punya ni lah masalah dia. InsyaAllah. Okey, Cik Jeb. Okey. Terima kasih banyak join borak semeja. Malu lah saya hari ni. Tak adalah, tak ada. Tak ramai pun tengok. Macam mana nak tengok view diorang ni? Siapa yang kena tengok dekat Facebook baru boleh nampak. Macam saya host saya boleh nampak lah kat sini. Ya ke? Kalau saya bukan host, saya tak nampak lah. Tak nampak, kena tengok dekat Facebook. So terima kasih lah. Saya tengok ada 6 list tu kat Facebook. Lepas tu saya klik kat mata tu tak nampak pun. Ada. Boleh nampak? Dekat atas tu. Itulah saya pun baru nak berjinakkan teknologi sebab bagi saya penting lah. Tapi Cik Jeb, macam apa yang saya buat ni sebenarnya saya nak buat sebagai permulaan. Satu hari nanti saya nak cari orang-orang muda untuk sambung apa yang saya buat ni. Sebab platform ni bukan saya buat untuk diri saya. Saya just memulakan, nanti saya nak orang sambung. So sentiasa ada bercakap pasal kita punya industri lah. Supaya benda ni sentiasa ada diskusi lah yang bawa ilmiah.
Betul. Sebab zaman teknologi, kalau kita tak ada benda macam ni, saya rasa macam mana kita nak berhubung dengan orang kat Johor, kat Kelantan, kat Penang. Cara macam ni je lah kita boleh berborak. Yalah, betul. Betul. Sekarang Hmm. setiap masjid berbeza dia punya kelulusan requirement dia Betul. kan. Mungkin kat Hmm. Johor uh, ada yang berbeza lah dengan requirement di daerah Selangor di daerah Selangor ni kan. Betul, Setiap betul, betul. majlis pun berbeza-beza. Tu yang pelik kan. Betul. Alright, alright. So terima kasih banyak Cik Jeb. Sudi luangkan masa, banyak juga saya soal-soal pasal PKNS ni. Apa Okey. nak Ah, promote PKNS ni? tak, bukan. Mungkin ada orang sedang tanya macam mana nak apply PKNS. Dia try SPA tak ada. Rupanya bukan melalui SPA, direct dengan PKNS. Ada sebab saya nak Ha. promote PKNS ni. Ha. Apa dia? Ah, Promote. Ha. tak, apa yang saya cakap tu sebenarnya pun saya nak sedang promote PKNS. Oh, faham. Cuba promote sikit. Ada tak macam benefit boleh dapat rumah harga murah ke? Ada ke Cik Jeb? Ada. Di PKNS kalau setiap staff kalau masih dalam provision 3 tahun dia dapat 5% diskaun. Kalau dia dah tetap di PKNS dia dapat 10% diskaun untuk beli rumah yang pertama. Oh. Kalau servis dia 15 tahun dia dapat pemilikan kedua rumah dengan diskaun 15%. Itu dah termasuk Bumi Putra ke ataupun tambahan lagi? Tak, dia tidak boleh dapat yang Bumi Putra. Dia either one lah maknanya. Bukan diskaun Bumi Putra, tapi selalunya harga PKNS memang dah ada diskaun Bumi Putra. So Faham. bila staff dia dapat lagi diskaun lah. Faham. Dia add lagi lah. And then dia boleh tahulah projek-projek PKNS yang lebih terkini. Kita sekarang saya nak promote sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. PKNS sekarang ada rumah Selangorku di Cyber Valley di Cyberjaya 864 unit. Dalam bulan 8 ni kita akan buat serah kunci. Tapi masih ada lagi petak-petak kosong yang boleh mohon lah. Harga 200k. Okey, murah. Yalah sebab rumah Selangorku dia ikut harga shilling Sam. Faham. Tapi syarat dia rumah pertama lah. Ya, kena ada syarat LPSS lah. Itu. Itu yang penting. Kalau tak ikut syarat tu tak boleh dapat masuk mohon rumah Selangorku. Sebab PKNS as developer dia membina yang mengundi adalah LPSS. Semua orang ke LPSS. Kita terima orang saja. Kita boleh promote ada kekosongan, kalau dia nak masuk dia kena masuk ke laman web LPSS. Kat mana tadi dia punya development dia? Selangor Cyber Valley. Cyber Valley kat Cyberjaya lah. Cyberjaya. Dia sepadan dengan Cyberjaya. Salah satu pembangunan yang terkini oleh PKNS di Selangor Cyber Valley. Menarik. Dia lemak dekat belakang RNR Bengkel. Okay, ni saya share ni. Ini ke? Rumah Selangor itu idaman Selangorku idaman residensi. Yang open for sale tu. Yang ni. Open for sale. Ini yang ni. Yang ni. Betul. Apa Sam nak tengok dekat property PKNS laman web ni yang ni lah. Faham. Okay, cuci mata guys.
Kalau korang nak, tapi rasanya perasan ni macam pernah lalu dia dah naik juga kan? Dah macam ni lah, dah siap dah. Dah siap dah Dah kan? tunggu, Dah siap dah. nak tunggu serah kunci je bulan 7, bulan 8 ni. Sebab pandemik ni, kita ada tertangguh sikit lah. Kalau tengok kat site memang cantik. Kita ada dalam web ni kan kita ada yang high rise punya harga, kita ada landed, tapi kalau nak betul-betul dalam Lembah Kelang di Shah Alam, kita ada di apa ni di Setia Alam tu, dekat Setia Alam. Tapi saya berjaya lah best. Saya berjaya lah best tempat membangun dekat dengan kilang air. Rumah kalau yang nak harga tinggi ni residensi Aurora, bawah dia. Itulah. Dah tengok tadi macam wow, boleh ni. Yang penting saya berjaya. Harga dia? Harga dia ni 800. Cantik tau. Apa Sam? Dia berdepan dengan 864 unit tadi. Berdepan dengan projek Rumah Selangorku ni. Semua dah siap kan? Semua dah 100% lah. Ya, ini pun nak akan serah kunci ni. Awak tengok saja, lepas tu bayar dapat kunci. Yelah, tak payah nak tunggu, tak payah nak bayar apa interest duri construction semua. Dah siap kan? Yes. Belilah satu Sam. InsyaAllah boleh saya bincang dengan isteri saya. Kita orang pun ada plan nak duduk kat Cyberjaya. Adalah cita-cita nak duduk Cyberjaya. Cyberjaya? Bagus ya. Itulah. Sebab kita orang pun sekarang office kat Bangi. So tak jauh lah Cyberjaya. Bangi kat mana? Bangi, office dekat Bangi Central. Dekat PKNS tu lah. Betul-betul depan PKNS. Belakang PKNS, sorry. Dekat Evo? Dekat Ivo, betul. PKNS punya kan tu, Andaman tu. Andaman PKNS. Tu Andaman tu. Betul? Sendok tu lah, sendok belakang tu. Itu projek pensawasaan. Dia JV, JV buat dengan JV. Andaman. Andaman. Macam apa dia? Macam dekat satu lagi saya tengok dekat Cyberjaya yang dengan yang ada dengan Brady Branch tu. Itu pun penswastaan ke? Oh, Brady Branch tu kita jual. Tu wife saya komen. Ni Cik Jeb, wife saya cakap anak nombor 3 saya nama dia Aurora. Nama developer ni pun Aurora. Aurora ni dia nak tengok Aurora ni dekat mana? Dekat Switzerland dekat Switzerland je kan. Itulah, kenalah nama yang kita orang. Bolehlah beli satu kat Aurora. Dia yang kalau yang corner-corner tu yang yang ada 3 tingkat, lepas tu yang ada 2 tingkat. Ni Cik Jeb, ni classmate saya ni nama dia Syafizi. Dia cakap baru nak apply Rumah Selangorku Cyber. First house saja yang layak ke Cik Jeb? Narik harga. First house. Itu syarat daripada LPHS. Income dia pun cuba pergi ke laman web LPHS, dia akan bagi dia punya kriteria nak mohon tu. Sam. Faham? Kalau dah berjaya mohon kat situ, maknanya tak ada masalah tau. Faham? Nanti kalau Sam nak masuk 800 projek 864 ni, Rumah Selangorku, pergi masuk kat laman web kat situ. Lepas tu kalau pendaftaran tu berjaya, bagi tahu kat saya. Faham? Oh, siap dah siap dah. Tu 864. Ada SKU tu. Ni dah siap Tu. Menarik. Okay, kita tengok yang tadi tu 360. Satu lagi. Apa lagi guys? Cik Jeb, betul ke Jeb? Zaman sekarang ni lah masa sesuai untuk kita beli rumah.
Ya, sebab banyak kelebihan dari segi facilities yang diberi oleh PKNS seperti MOT, SAP semua free. Sebab semua itu ah, adalah apa developer nak tarik perhatiannya beli rumah rumah mereka. Betul. Sebab Kalau MOT mahal juga kalau ikutkan kan. MOT, lawyer fee mahal juga. mahal. You tengok MOT berpuluh ribu tau. Betul, betul. Ni kita ni saya jaga strata dia tu. Menarik, menarik. Ini surat kunci ni Sam. Mhm. Dijangka bulan 8 akan dirasmikan oleh MB Selangor. Tak lama dah lah. 2 bulan lagi. Ya, tapi kemungkinan tarikh tu dah ada. Sekarang ni kan fasa pemulihan masih lagi berlanjutan. Kemungkinan antara ditangguhkan atau still lagi dengan tarikh tu. Tapi yang penting dah complete lah, itu yang pentingnya. Ya, dah complete. Kalau Sam pergi ke Cyberjaya tu, pergi lalu kawasan tu. Dia boleh tengok Aurora tu pun sekali. Ada Roblox tak? Bukan Bangi ni. Around 10 km je kat situ. Betul, tapi sempadan. Oh, ya ke? Sempadan Sepang. Ya. Bangi Tak tahu Bangi tajam. dekat SGR dia kat mana spot SGR dia. Yelah. Okay, insyaAllah. Syafizi tu you masuk je apply ke laman web LPHS tu. Ni Syafizi Syafizi. Kalau dah berjaya daftar, you bagi saya dia punya borang berjaya daftar tu. InsyaAllah. Kan maksud saya bagi borang tu supaya saya boleh cepatkan dia buat pemilihan, dia cepatkan proses dokumentasi, maksud saya macam tu. Faham. Tunggu LPHS hantar ke PKNS baru nak buat dokumentasi tu kan lewat sikit kan. Kita nak cepat, janji berjaya daftar, berjaya lulus benda tu, bagi kat saya benda tu. Nanti saya buat proses dokumentasi dia secepat mungkin. Right. InsyaAllah. Okay, Cik Jeb. Terima kasih lah share pasal rumah dekat Cyberjaya. Menarik juga tengok. Aurora tu PM tepi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya tengok apa yang benda-benda fasiliti yang awak boleh dapat. Saya pun tak ingat dekat Aurora ni MOT free ke, SMP free ke, apa yang dia bagi tu saya kena minta pelaporan daripada bahagian jualan dulu. InsyaAllah. Betul, Ilham Murdani Usman cakap terbaik sesi ni macam-macam dapat. Betul tu, sebab sebelum ni kita punya kacamata dari segi mata surveyor. Sekarang ni kita dapat kacamata dari klien ataupun project owner. So baru kita tahu kan project owner ni dia nak macam mana, dia nak kita deliver macam mana, dia nak datang macam mana, sehingga kan seni pun kita punya klien nak agak. Itulah membezakan orang ni dengan orang ni. Sebab kalau sekali kita tengok first impression tu penting. Betul tak Cik Jeb? Betul. Sebab bila kita ramai panel, kita nak nilai setiap perunding tu, kita kena adakan ada ciri-ciri dia lah. Takkan kita nak orang kata kita nak berasas pada apa penilaian dia kan. Nanti dia boleh orang kata saya dah buat ni, apa awak kata saya punya markah lowest kan. So itulah ciri-ciri. Ni ciri-ciri dia. Kena jadi purple cow ni. Jadi perunding terbaik, you kena present kat PKNS pun terbaik tau. Betul. Sebab PKNS tak pernah cut cost tau pada perunding dia.
Dia bukan developer lain tau. Developer lain uh, sini cut, sana cut, sini cut, sana cut. PKNS ikut apa yang uh, fees tu, kalau ada fees tu memang kata kena bayar besar tu, bayar besar tu je. Okay. Ah, Alright Cik Jeb, terima kasih banyak atas sharing, atas share pasal rumah semua tu. Semoga banyaklah orang kat luar sana yang masa yang sesuai lah untuk beli. Macam Cik Jeb cakap tadi, MOT semua, apa, bila ada MOT ni, MOT pula, bila ada apa, HOC panggil. SOC Ada HOC dia ni, MOT free, lawyer free, banyaklah diskaun dia. dia kan trend sekarang ni, kalau apa Sam tengok developer kan banyak bagi free tu kan. Dia tak boleh turunkan harga, tapi dia boleh bagi macam tu untuk Faham. menarik perhatian pada pelanggan. Ah, itu yang trend developer sekarang, MOT free, SMP free, apa ni lagi, home system free, macam-macam free. Itu berlaku pada sekarang ni tau. Betul, Waktu betul. COVID ni. Tapi bila ekonomi dah baik, jangan harap nak dapat semua ni tau. Betul. Sekarang dengan cerita interest pun rendah juga untuk loan rumah. Yes, lagi satu interest pada bank. Tapi bank ni Betul. pun dia ada kuota dia tau Sam. Dia pun nak menjaga dia punya orang kata title bank dia tu. Kalau dia bukan soal, kalau Maybank kan dia punya title dia tinggi tau. Bila title tinggi kan, dia punya kriteria nak dapatkan dia punya loan pun tinggi. Sebab betul, tu betul. Berpandu pada bank-bank masing-masing lah. Dia nak jaga kepentingan bank dia sendiri. Kadang-kadang dia tak naklah bagi pinjam, lepas tu rumah kena lelong. Macam tu lah. Tak dapat bayar. Betul. Alright. Tapi Okay, banyak kali dah. Cik Jeb, banyak kali dah cakap. Banyak kali dah cakap okay last, tak habis-habis lagi. Okay Cik Jeb, kali ni betul-betul lah. Okay. Terima kasih banyak Cik Jeb. Minta maaf tak apa. Saya memang suka berborak. Kalau mendengar suara-suara saya yang kata ini nak mengecam license surveyor ke, saya minta maaf banyak-banyak. Itulah saya yang hadapi selama ni di PKNS. Dulu saya ada 30 panel perunding. Sekarang bila kita dah buat lagi ketat, saya dapat 15 perunding. Yang mohon dia Sam 100 perunding. Wow, ramai. Bila kita dah streamline, kita tengok apa dia punya CV semua, yang boleh pakai 15 saja. Faham? Sekarang ni zaman sekarang ni bersaing ni banyak faktor lah. Antara yang kena bersaing tu ialah kita punya result tu atau performance kita tu paling penting lah, bukan dari fee je. Betul? Yes. Betul. Sebab kita macam developer swasta, dia boleh negotiate lagi. Macam PKNS, dia sebagai entitled kerajaan, kita tak dibenarkan negotiate dengan perunding. So apa yang dia buat, itulah yang kena bayar. Faham. So kita dah bayar mahal, you kena bagi yang terbaik lah pada PKNS. Faham. Alright. Okay Cik Jeb. Okay, banyak kali dah okay. Tak apa. Nanti kalau rasanya kita boleh habis PKP ni boleh mengopi lah, banyak lagi boleh borak. InsyaAllah. Nanti saya boleh share cerita. Okay, Assalamualaikum. PKNS pun ada kafe yang terbaik kat bawah tu. Oh, ya ke? Yelah, tak sampai lagi yang baru tu. Yang lama sudah sampai dah. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Okay. Alright guys, thank you. Terima kasih Cik Jeff yang sudi berborak panjang, hampir 2 jam dah guys. So sebelum saya nak tutup saya punya perbincangan hari ini, so
apa macam tadilah macam Cik Jeb kongsikan dari segi kacamata klien kan, apa yang dia perlukan daripada kita yang bagi services ni, ataupun bukan kita lah, license surveyor kan, yang termasuk dalam 15 list tu. So apa yang kita perlu buat ialah, yang penting sebenarnya ketepatan dulu. Yang kedua, kita kena please kita punya klien lah, macam PKNS sendiri. Apa yang PKNS nak, kita kena buat. Apa kriteria yang PKNS nak, kita kena buat. So yang terakhir tu, kat situlah saya tadi ada sebutkan pasal purple cow. Kat situlah kita kena ada keunikan. Antara 15 orang license surveyor ni, so apa kelebihan license surveyor ni? So kita kena ada keunikan. Kita kena ada macam dari segi presentation ke apa-apalah. Mungkin macam tadi Cik Jeb cakap, bonus dia kalau principal selalu turun pun ialah bonus. So saya nampak banyaklah ilmu yang saya dapat hari ni, walaupun saya bukan seorang license surveyor. Mungkin satu hari nanti saya bolehlah praktikkan apa yang Cik Jeb cakap, bukan saja pada PKNS, mungkin pada klien-klien besar yang lain juga, insyaAllah. Right, so terima kasih kepada yang join saya pada tadi. Walaupun mata sekejap ada banyak, sekejap sikit, saya tak apa, yang penting korang dapat sikit manfaat. So sebelum saya mengakhiri ni, saya nak share satu video. Sekejap saya nak share satu video sebelum saya end. So saya semoga korang dapat menikmati video ni. Itu saja daripada saya, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.